What's up guys, bersama dengan saya Sean Steven untuk episod bersama dengan Carika. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk like dan share video ni. Dan yang paling penting tu, pastikan anda subscribe kepada channel kami, iaitu Carika. Dan untuk episod kali ini, kami akan review kepada anda kereta Lexus UX 200 Luxury. Ini dia. Seperti yang anda tahu, Lexus UX 200 ataupun 200 terdapatnya 3 varian, iaitu Urban, Luxury di sini dan juga Airport. Harganya adalah lebih kurang RM230,000 sehingga RM290,000. Adanya 9 warna yang sangat awesome, memang berbeza kalau anda bandingkan dengan kereta ataupun jenama yang lain. Khas kepada Lexus ini, ya, untuk warna ini adalah Celestial Blue. Sebelum saya mulakan secara spesifik berkenaan dengan bahagian luarannya, Lexus mempunyai L-Finesse design filosofi yang memang nampaklah untuk hampir ke semua model keretanya. Kita mulakan dulu dengan front grillnya yang berbentuk L-block front grill. Ini nampakkan daytime running lights pun memang macam macam bentuk L. Headlamps yang mempunyai ultra compact 3 beam LED projector dengan adaptive high beam system. Sebenarnya dibentuk ataupun mempunyai design aerodynamic, bukan di bahagian atas saja, bahagian tepi pun nampak, dan seluruh kereta yang saya akan tunjukkan kepada anda nanti. Sekarang untuk pandangan sisi kereta ini, kita mulakan dengan rodanya yang mempunyai 18 inci dual tone rim. Kalau anda bandingkan dengan varian yang lain, contoh untuk Urban, ia mempunyai 17 inci. Untuk F-Sport juga 18 inci, tapi desainnya adalah berbeza mengikut variannya. Balik pula kepada side mirror auto folding, mempunyai turning indicator dual tone dan juga ia mempunyai blind spot indicator. Ia juga mempunyai heater. Bahagian bawah ni adanya 360 degree camera, dan untuk bentuk ataupun kontur keretanya memang cantik kan. Ia adalah sebahagian daripada design aerodynamic kereta ini. Sekarang untuk bahagian dalaman kereta, bila saya duduk tu memang rasa so selesa. Dan di bahagian atas ni, sentuhannya adalah menggunakan konsep wahi. Untuk bahagian tempat duduk ni, ia menggunakan konsep Sashiko, dan anda nampak sini ada lubang ni kan. Ini adalah untuk ventilator yang saya akan sebutkan ataupun tunjukkan kepada anda nanti. Driver sini memang ada 8-way power adjusted dengan lumbar support. Okey, jom kita push start kereta ni. Nampakkan dia gerak ke hadapan. Ini untuk memudahkan apabila anda nak keluar ataupun masuk kereta. Okey, so kita mulakan dulu dengan ini dia, instrument cluster 7 inci dengan infotainment system 10.3 inci. Okey, infotainment system ni boleh menggunakan Android Auto ataupun Apple CarPlay. Kereta ini mempunyai 3 mode pemanduan, iaitu normal, sport dan juga eco. Saya sebutkan tu sebab anda boleh tukarkan mode kereta anda menggunakan butang ataupun knob ni. Dia punya instrument cluster dan juga dia punya infotainment system, dia akan berubah mengikut tema ataupun mode pemanduan. Sama juga atau untuk eco ataupun anda tekan balik semula kepada mode biasa. Untuk bahagian sini ataupun untuk semua ni, anda nampak dia punya susunan dia adalah lebih fokus kepada pemandunya ataupun dia adalah driver centric. Contoh untuk infotainment system ni, saya kawal menggunakan control panel di sini. Selain daripada itu juga mempunyai touchpad di sini, sama macam dekat laptop ataupun telefon bimbit anda. Okey, dan untuk bahagian sini pula saya boleh buka untuk bahagian sini. Contohlah passenger nak juga cari barang kat dalam, boleh buka sebelah sini. Wireless charger di bahagian bawah sini dan juga ada special port untuk nak charge benda lah.
Okey, apa yang menarik untuk bahagian belakang ni, memang anda nampak secara ketara lah. Dua tone ni untuk bahagian tempat duduk memang memberikan rasa yang lebih ceria, lebih menarik. Tetapi dari segi luasnya ataupun ruang dia memang tak luas sangat lah. Saya rasa agak sempit untuk bahagian kaki saya dan juga untuk bahagian kepala saya lah. Hanya soft touch di bahagian lengan ataupun untuk bahagian tangan di sini, armrest di sini. Untuk bahagian belakang kereta, anda nampak kan? Ini sangat penting ni, aero stabilizing blade light yang memang mempengaruhi bukan sahaja kestabilan tapi aerodynamic kereta inilah. Nampak kan dia punya design sangat cuji, sangat cantik. Combination tail lamps, spoilernya memberikan kontras dan juga nampaknya sangat sporty. Wah! Kena jerit baru boleh. Okey, ia mempunyai kick sensor power back door, dan untuk bahagian belakang ni pula ya, dia punya boot space hanya 271, agak sempit kalau anda bandingkan dengan pesaingnya ya. Tapi kat bahagian bawah ni pula dia ada macam special compartment untuk simpan benda-benda lain yang mungkin berharga, contoh dia punya laptop. Inilah saat yang dinanti-nantikan, peluang saya untuk test drive. Saya kena sebut ia mempunyai ataupun ia menggunakan 2.0 liter engine NA dan juga direct CVT 10 gear shift CVT gearbox. Dan ia juga menggunakan GAC ataupun Global Architecture C platform, di mana stability kereta memanglah bagus. Dan untuk bahagian depan, suspensionnya menggunakan McPherson suspension. Bahagian belakang pula double wishbone suspension, di mana pemanduan ataupun untuk anda ataupun untuk passenger pun akan rasa selesa lah, taklah bumpy sangat. Ia juga mempunyai panoramic view monitor, so anda boleh nampak lah dia punya sekeliling anda. First thing adalah dia punya steering sedikit berat. Okeylah, sementara menunggu, saya juga nak sebut lah, dia memang ada banyak ciri-ciri keselamatan. Ia juga mempunyai lane keeping system dan juga dynamic radar cruise control, akan mengawal kelajuan kereta anda. Okey, jom kita cuba dia punya turning radius. Wah, not bad. Okey, so sekarang untuk kita cuba pula dynamic radar cruise control. Dah setting kepada 65 km sejam, dan untuk sistem ni dia akan perlahankan kereta apabila dia dapat detect ataupun kesan ada kereta ataupun objek di hadapan saya. Secara kesimpulannya, memang pemanduannya sangat selesa, prestasinya ada, control handling pun ada dengan ciri-ciri keselamatan, memberikan saya ketenangan apabila membawa kereta dan juga rasa tu selamat. Sekarang kita bandingkan kereta ini di antara variannya. Yang pertama tu adalah Urban. Kereta ni adalah luxury dan juga F-Sport. Yang anda nampak perbezaan dari segi harganya. Untuk kereta ni RM40,000 lebih mahal daripada Urban dan RM15,000 lebih murah berbanding dengan F-Sport. Dan untuk bayaran bulanannya anda nampak dijadual di hadapan anda. Untuk plan 9 tahun untuk pinjaman bersama dengan bank dan juga down payment sebanyak 10%. Yang anda nampak tu perbezaan dari segi harga. Untuk luxury dengan F-Sport hanya RM100. Sekarang kita buat perbandingan di antara variannya dari segi spesifikasinya. Okay, kita mulakan dulu dengan luxury ni. Ia mempunyai 1 inci lebih besar dari segi rimnya ya. Yang untuk Urban tu hanya 17 inci dan juga ciri-ciri keselamatan dia memang banyak lah, seperti yang anda nampak dijadual di hadapan anda. Dan untuk F-Sport pula, dari segi mod pemanduannya ada lebih banyak. Roda ataupun bentuk rim dia adalah berbeza tetapi masih 18 inci dan juga instrument clusternya adalah 8 inci dan juga mempunyai movable ring meter yang memang cantik lah. Sekarang kita bandingkan pula dari segi pesaingnya ya, kita bandingkan kepada BMW X1 dan Mercedes GLA. Inilah jadual perbandingannya. Tetapi kalau anda nak tahu dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan perbandingannya, anda bolehlah carikan pautan di bawah video ini ya, di description dekat sana anda boleh jumpa pautan tersebut. Tetapi yang lebih penting tu, apakah pendapat anda untuk kereta Lexus UX 200 ni? Pastikan anda tulislah komen anda di ruangan komen di bawah video ni. Dan yang paling penting tu, jangan lupa untuk like dan share video ni dan pastikan anda subscribe kepada channel kami iaitu Cari Cars, dan kami akan berjumpa dalam episod yang seterusnya. Bye bye.